Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Selamat malam cikgu. Waalaikumsalam dan selamat malam. Okay, sebelum kita mula kelas kita, seperti biasa kita baca doa dulu. Okay, ketua? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazahini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya Okay, rabbal korang alamin. semua ni sihat ke semua? Duduk kat rumah COVID ni? Alhamdulillah sihat. Okay, kelas malam kita malam ni, Okey. saya akan mengajar mengenai analisis lita siri, lita selari dan juga lita siri selari. Okay, pada malam ni saya akan ajar korang mengenai lita lah. So dalam pembelajaran kita hari ni, saya akan cuba buatkan korang mampu menyambung lita siri, lita selari dan lita siri selari. Korang bukan saja boleh sambung lah, korang boleh bezakan, korang boleh bila korang tengok tu korang tahu ini lita apa. Okay, seterusnya adalah saya akan ajar korang menggunakan hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff bagi menghitung arus, rintangan, voltan dan juga kuasa. Okey, untuk menggunakan meter pelbagai iaitu multimeter untuk mengukur arus dan voltan, itu kita akan ada aktiviti dekat makmal lah sebab kita akan gunakan multimeter untuk ukur arus dan voltan yang mengalir dekat dalam lita tu. Okey, so first ni adalah lita siri. Okey, lita siri ni adalah dia akan mengalir melalui satu lintasan sahaja. Dia smooth daripada bateri masuk ke beban terus kembali kepada bateri. Okey, kelebihan lita siri ni adalah setiap mentol akan menyala dengan kecerahan yang sama. Sebab dia satu hala saja. Okey, kelemahan untuk lita siri ni pula, jika salah satu mentol tu terbakar, maka lita tu sudah jadi lita yang tak lengkap. Dia dah kira macam tu dah terpotong dah. Mentol terbakar tu maknanya pemutus lita lah. So kita kena sama ada kita gantikan mentol baru ataupun buangkan mentol tu tersambung buat sambungan lain pula macam tu. Okey, lita seterusnya adalah lita selari. Okey, di mana lita selari ni arus akan mengalir lebih daripada satu lintasan sebab lita selari ni kalau tengok dia ada macam ada dua gelung. So satu lintasan untuk gelung yang pertama dan lintasan yang lain untuk gelung yang kedua dan boleh jadi lebih daripada dua atau tiga macam tu gelung. Okey, kelebihan untuk lita ni adalah setiap mentol tu dapat dikawal secara berasingan. Jadi kalau salah satu mentol melalui lintasan tu, contoh macam mentol sebelah atas ni terbakar, mentol bawah ni boleh lagi nak nyala. Dia boleh lagi bernyala seperti biasa. Okay. Kelemahan untuk lita ni di mana sel kering iaitu bateri ni ataupun sumber voltan ni dia akan jadi cepat lemah lah sebab semua mentol ni dia akan dibekalkan dengan voltan yang sama rata. Okay, contoh kalau dibekalkan 13 voltan, so bateri yang lampu belah atas pun 13, lampu belah bawah pun 13. Jadi bateri ni cepat habislah, cepat lemah macam tu. Okay, untuk lita seterusnya adalah lita siri selari. Okey, dalam lita siri selari ni, kalau korang boleh tengok, dia adalah gabungan lita antara lita siri, ni lita siri dan lita selari. Yang ni lita selari. Okey. Lita ni, dia kalau macam apa tadi? Ada yang pernah tanya, kalaulah
salah satu ni terbakar, beban ni terbakar ke ataupun rosak, dia tidak boleh melengkapi litar tu lah. Kalau mati, kalau yang dekat sini, litar siri tu, kalau litar siri tu terbakar atau rosak antara dua ni, dia memang tak boleh mengalir lah sebab dia macam pemutus litar. So kalau lah litar selari ni yang rosak, antara 12 ohm ni ke, 12 ohm yang ni ke, 10 ohm ke ataupun 2 ohm ni, dia mampu lagi mengalirkan arus sebab litar selari ni adalah diuruskan secara berasingan. Faham cikgu? Kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya akan teruskanlah. Okey. Okey. Perbezaan antara litar siri dan juga litar selari. Okey, litar siri kita beza dia dari segi voltan. Voltan untuk litar siri ni adalah semakin berkurang apabila beban bertambah. Okey, semakin banyak bateri mentol, semakin kuranglah voltan yang dibekalkan setiap mentol tu. Okey, contohnya macam, sekejap saya akan slide ke depan. Contohnya macam mentol ni. Okey, masuk je sini, contoh voltan yang dibekalkan sebanyak 10 voltan contoh. Sini akan dapat 10, tapi bila nak ke mentol seterusnya ni, voltan tu akan susut. So voltan dekat sini dengan voltan dekat mentol ni tak sama. Okey. Okey, untuk litar selari bagi voltan litar selari ni adalah sama. Dia sama je dibekalkan. So dekat sini, kalau dekat sini dapat 10 voltan, dekat sini pun dapat 10. Kalau ada lagi pun 10 juga. Sama je. Okey. Itu beza untuk voltan. Jadi kalau untuk arus pula, kalau arus ni untuk litar siri dia sama je. Dia sama je. Arus yang masuk sama je dengan arus yang pergi ke bateri balik. Daripada bateri ke bateri tu arusnya sama saja. Okey, bagi litar selari pula, dia terbalik dengan voltan tadi. Kalau yang ni semakin banyak beban, semakin kuranglah arus yang mengalir dekat dia punya litar. Macam ni. Okey, arus ni, okey, arus dekat litar ni dia akan masuk satu hala, masuk sama je semua. Kalau litar yang selari ni pula, okey, arus masuk dia tak sama, arus masuk dekat sini tak sama dengan arus masuk yang untuk bateri yang bawah tu. Okey. Okey, rintangan. Okey, untuk rintangan pula, rintangan ni tak kisahlah sama ada mentol ke atau biasanya dia ada perintang. Perintang tu dia macam ada jalur korang. Sekejap saya tunjukkan. Okey, ini juga boleh dikategorikan sebagai perintang, iaitu resistor untuk litar lah. Okey. Rintangan ni bukan saja benda ni je, boleh jadi benda lain lagi. Komponen-komponen lain lagi. Cikgu, kita orang tak nampak yang cikgu share slide. Kita orang hanya nampak slide tadi je. Oh ya ke? Okey, kejap. Okey, sekarang nampak cikgu? Nampak ini perintang yang kat yang ni, belang ni. Nampak. Okey, ini juga boleh dikategorikan sebagai rintangan lah selain pada mentol ataupun komponen-komponen yang lain. Okey. Okey. Seterusnya adalah kalau litar siri, apabila mentol terbakar, macam yang saya cakap tadi, apabila ada satu mentol terbakar, maka mentol yang lain tu takkan berfungsi. Sebab mentol yang terbakar tu adalah pemutus litar. Okey. Bagi litar selari pula, kalau salah satu mentol terbakar tu, mentol yang lain tu still boleh nyala. Okey. Untuk litar siri pula, jika ditambah satu mentol yang lain akan jadi malap kerana bebanan yang bertambah. Okey,
Kenapa jenis malap? Sebab semakin banyak mentol yang ditambah, semakin kuranglah voltan yang diorang terima. Macam saya cakap tadi, yang ni, kalau yang ni dapat 10, yang ni mungkin akan dapat 8 je. Yang lagi satu mungkin dapat 6. Dia macam akan ada penyusutan voltan. Sebab bila beban bertambah, sebab itulah dia akan lagi susut voltan yang ada tu. Okey, seterusnya di tes lari ni pula, jika ditambah satu mentol, nyalaan mentol yang lain tidak akan berubah. Sebab voltan yang dibekalkan adalah sama je, sama rata je. Gitu. Okay. Seterusnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ni dia akan digunakan untuk kita menghitung nilai voltan, nilai arus, nilai rintangan. So, V ni adalah voltan, I ni adalah arus, ampere, dan R ni adalah rintangan, resistor. Okay. So, sekejap. Okay. Dalam data ni, arus yang mengalir akan berkadar terus manakala voltan pula kadar songsang dengan rintangan dan beban satu tetap. Okey, dia macam ni. Kalau korang nak cari voltan, yang sebelah atas, kita tengok sebelah bawah ni adalah arus darab dengan rintangan. So, kalau nak cari I, cari arus, V per R. Okay, ini adalah formula dia, korang kena ingat lah. Jadi kalau korang nak cari rintangan, dia jadi V per I, itu arus. So, kalau yang dua sebelah ni, dia jadi darab. Kalau atas bawah, dia akan jadi bahagi. Okay, misal kata kalau korang nak cari arus. So, korang kena ada nilai voltannya berapa, nilai rintangannya berapa. So, korang akan dapatlah nilai arus tu. Tapi korang kena V bahagi R. So, kalau nak cari R pula, V bahagi arus. Okay, kalau nak cari V, I darab arus. Itu adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ni simple saja dia punya formula. Kalau korang ingat yang segitiga ni, macam kalau korang nak masuk exam ke, korang cepat lupa, korang lukis je. Yang segitiga ni, make sure jangan salah lah kedudukan V dekat atas, I sebelah kiri, R sebelah kanan. So korang boleh, nanti korang dapatlah ni formula-formula dekat sebelah ni. Okay. Okay, selain daripada hukum Ohm, kita ada hukum Kirchhoff. Di mana hukum Kirchhoff ni dia ada dua. Okay, yang first ni adalah hukum arus Kirchhoff. Okay, hukum arus Kirchhoff ni adalah jumlah arus yang masuk melalui node, iaitu node ni kat titik tengah, adalah sama dengan jumlah arus yang keluar. Okay, so kalau nak senang, korang macam jumlah arus dekat sini, arus A, arus B, arus C sama dengan arus 1, arus 2, arus 3. So tengok dia punya dekat bawah ni. Korang boleh tambah arus A, arus B, arus C ni. Korang tambah nilai dia akan sama dengan arus yang keluar ni. Arus 1, arus 2, arus 3. Itu adalah hukum arus bagi Kirchhoff. Okey, seterusnya adalah hukum Kirchhoff bagi voltan. So, dalam sebuah data yang lengkap, jumlah voltan punca iaitu V source dan voltan yang susut pada beban. So, dia ada yang ada siri dan juga dita selari. Dia ada dekat dita siri dan juga dita selari lah. Jadi, arus dekat R1 ni kita akan tambah untuk dapatkan nilai V source.
So, kita akan samakan dengan kosong untuk dapatkan nilai Vsauce. Jadi, dekat situ kita akan, bila kita buat pengiraan, kita akan dapat nilai Vsauce lah melalui tambah nilai dekat rintangan tu. Itu untuk litas siri. Bagi litas selari pula, okey, litas selari ni dia sama. Okey. Arus dekat voltan ni dia sama dengan jumlah arus yang ada dekat sini. Dekat R1, R2, R3. Jadi R1 tambah R2 tambah R3 arus IR, arus R1, arus R2, arus R3 ditambah dan jumlah tu adalah sama dengan Vsauce. Okey. So, itu saja untuk Kirchhoff law bagi current. So, ada apa-apa soalan? Saya ada soalan cikgu. Okey. Loop yang dalam circuit tu, dia ditentukan oleh apa cikgu? Okey, loop ni kita tengok bergantung pada Vsauce. Kita tengok mana positif, mana negatif. So, kita akan mulakan loop ni bermula daripada positif lah. Daripada positif pusing ke negatif. Okey, baik cikgu. Terima kasih. Faham. Okey. Ada apa lagi nak tanya? Tiada soalan cikgu. Mungkin tak ada dah kot. Okey, tak ada soalan. So, sampai di sini saja kelas kita. Jangan lupa saya akan bagikan korang latihan-latihan dan korang kena buat. Okey? Dan kita akan check untuk kelas seterusnya. Itu saja untuk kelas malam ni. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua.